sekalian alana ila ma'alafdana Waalaikumsalam. وأتم علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلم استقيم هداية ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرارك رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم نفعنا اليوم بالدار كم Maka jika bersentuh mishaf dan mata benda, maka padanya tafsil menanggungkan dia serta mata benda. Maka jika bersentuh mishaf dengan mata benda, pada ketika kita menanggungkan mishaf serta mata benda yang lain, maka pada bersentuh tu tafsil menanggung. Tafsil masalah menanggungkan dia kan mishaf serta mata benda. Maka tafsil dianya itu terbahagi kepada 4. Terbahagi kepada 4. Satunya tiada qasad mana-mana. Satunya kita katanya satu tu tiada qasad. Yang keduanya qasad mishaf sahaja. Yang keduanya ialah qasad mishaf sahaja. Yang ketiga qasad mata benda sahaja. Yang keempat qasad kedua-dua. Maka tafsil dia tu ada 4 lah. Maka nanti kita akan tengok hukum satu-satu daripada 4 tafsil. Serta ada khilaf pada setengah-setengah masalah tu, setengah tafsil tu ada khilaf. Jadi ulang sekali lagi, 4 tafsil tu ialah tiada qasad mana-mana. Yang keduanya qasad mishaf sahaja. Qasad mishaf saja, mana qasad menanggungkan mishaf saja. 3 qasad mata benda sahaja, maknanya qasad menanggungkan mata benda sahaja. 4 tu qasad kedua, jadi qasad menanggungkan kedua-dua. Mata benda pun ada qasad menanggung, mishaf pun ada qasad menanggung. Maka itulah tafsil dia yang 4. Jadi satu tiada qasad mana-mana, tapi maknanya dia menanggung tapi tidak qasad mana-mana. Yang dia bawa tu mishaf dan mata benda, tapi dia tak ada tuju kepada mishaf, dia tak tuju kepada mata benda, dia tak tuju kedua pun tak juga. Masalah tafsil yang kedua tu dia qasad mishaf saja, qasad bawa menanggung akan mishaf, tidak qasad mata benda. Yang ketiga qasad mata benda saja, mana tidak qasad menanggungkan mishaf. Yang keempat tu qasad kedua ni qasad tandianya menanggungkan mishaf juga mata benda. Tengok macam mana tafsir dia. Jika diqasad akan mata benda jua hanya, yakni jua ni kalau mengikut tertib kita tadi tu yang ketiga.
jika dikosat mata benda hanya. Kenyataan yang ketiga. Maka jika kosat akan mata benda hanya. Ini sahaja. Tidak mishaf. Tidak mishaf atau tidak Quran. Jika dikosatkan mata benda, ini kosat. Kosat menanggung tu, menanggung akan mata benda saja. Tidak kosat kepada Quran. Jadi maknanya Quran tu atas jalan tupan ikut bagi mata benda. Jadi dia kosat bawa mata benda. Kalau baju, kosat bawa baju. Tapi Quran tu terbawa atas jalan ikut baju. Satu. Atau tiada dikosat sesuatu. Atau tiada dikosat sesuatu. Atau tiada dikosat sesuatu. Atas yang diiktimad oleh Syekhul Islam. Atas yang diiktimad oleh Syekhul Islam. Dikandaki Syekhul Islam ialah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi masalahnya kosat mata benda sahaja, tidak kosat menanggungkan mishaf, dan juga masalah tidak kosat kedua-dua. Tidak dia menanggung, dia bawa dah. Ada dalam beg dia tu ada baju, ada mishaf, ada Quran. Lepas tu dia tidak kosat membawa baju, tidak kosat menanggungkan mishaf. Maka masalah kedua-dua ni di sisi Syekh Islamnya tidak haram menanggung. Tidak haram menanggung. Dengan sebab kalau katanya tidak, kalau dia kosat mata benda, maka yang dia bawa tu mata benda lah. Kalau dia kosat bawa baju, baju itulah yang dia menanggung. Ada Quran tu atas jalan ikutan baju, atas jalan tupan baju. Jadi bawa baju, salah katanya dia bawa tu bawa baju dengan sebab ada tersimpan di baju tu Quran, maka jadi Quran tu terbawa. Macam kita macam kita sakut pen kat sini. Kita sakut pen kat sini, lepas tu kita pegang baju. Maka apabila kita bawa baju tu, maka pen tu terbawa juga. Misalan, tu dia masalah jadi ikutan. Apabila kita ambil pen, kita sakut kat poket. Lepas tu kita ambil baju, letak kat, sangkut kat tepi dinding masalah, kat dinding masalah. Maka jadi pen tu pun tersimpan di tempat baju duduk jugalah. Kalau kita bawa baju, kat dalam poket tu ada duit masalah. Misalnya kita isikan baju di dalam beg, kemudian kita letak ada dalam poket baju tu ada duit masalah. Apabila kita bawa baju, kita isikan baju dalam beg, kita kosak mengisikan baju dalam beg, maka duit terisi dalam beg juga. Atas jalan ikutan baju. Begitu. Apabila kita ambil baju tu letak dalam beg, kita menanggungkan baju, maknanya kita bawa baju, kita bawa duit juga. Tapi kita tuju, kita bawa baju, ingat kata bawa baju tak ada bawa duit. Tetapi kebetulannya duit ada dalam poket, pada maknanya bawa baju, bawa duit juga. Tapi duit tu atas jalan ikutan, tidak dituju kepada diri duit tu juga. Tidak. Lepas tu masalah
tiada qasad mana-mana, maknanya tak boleh nak kata dia menanggung mishaf sebab dia tidak ada qasad. Maka jika diqasad Quran hanya, kalau qasad Quran semata-mata, jadi dalam beg dia masalah ada baju, ada mishaf Quran. Apabila dia tanggungkan beg itu, bawakan beg, sakutkan beg itu kat belakang dia, dia qasad kepada bawa Quran. Jadi baju tu atas jalan ikutan. Jadi menanggungkan mata benda tu atas jalan ikutan Quran. Kalau orang tanya, apa yang kau bawa dalam beg? Apa yang kau bawa dalam beg, yang kau menanggung dalam beg itu? Mishaf. Lepas tu nampak banyak? Baju. Kain baju. Maka dia tuju kepada bawa tu, bawa mishaf. Jadi kain baju tu tupanan saja. Maka iaitu haram. Atau diqasad kedua-dua. Atau diqasad kedua, yakni qasad menanggungkan mata benda dan juga mishaf. Demikian juga, yakni haram juga. Demikian juga, yakni haram juga. Atas yang muktamad oleh Syekh Ibn Hajar pada syarah Irsyad, dalam kitab dia. Dalam kitab Ibn Hajar, syarah Irsyad, dia katanya haram. Dan demikian lagi atau diqasadkan keduanya, demikian juga. Jadi seperti qasad Quran hanya. Demikian juga, yakni seperti qasad Quran juga. Haram juga atas yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Irsyad. Dan khatib yakni khatib Syarbini kata haram juga. Khilaf bagi Syekh Ramli, kata Syekh Ramli harus juga. Di mana masalah qasad kedua-dua ini, kalau mengikut Syekh Ibn Hajar dalam kitab Syarah Irsyad dan kalau mengikut Khatib Syarbini, maka adalah haram menanggung. Tapi kalau mengikut pendapat kalau mengikut yang diiktimad oleh Syekh Ramli, adalah harus, tidak berdosa. Kalau qasad kedua-dua. Situ ada khilaf. Kata Syekh Ibn Hajar pada Tuhfah. Ini lain pula. Tadi dalam Syarah Irsyad. Kata Syekh Ibn Hajar pada Tuhfah, pada kitab Tuhfah, yang tiada harus daripada 4 surah ini melainkan qasad mata benda hanya. Tiada yang harus, mana tak ada yang harus daripada 4 surah, 4 tafsil tadi, 4 surah ini melainkan qasad mata benda hanya. Jadi maksudnya dia katanya yang harus tu pada masalah qasad mata benda saja. Mana tidak harus melainkan pada masalah qasad menanggung mata benda saja. Dan yang tiga surah yang lain itu haram. Itu kalau mengikut Ibn Hajar. Jadi kalau mengikut Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfahnya, dia katanya masalah qasad mata benda saja itulah yang harus. Habis itu 3 lagi. 3 lagi itu maknanya tiada qasad mana-mana. Qasad Quran saja, qasad kedua. Jadi 3 lagi itu haram. Itu kalau mengikut Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah. Kata Syekh Ramli harus
pada 4 surah ini melainkan satu surah iaitu qasad Quran. Itu lain berbeza. Kata Syekh Ramli harus pada 4 surah ini melainkan melainkan satu surah iaitu qasad akan Quran hanya. Jadi maknanya di sisi Imam Ramli itu qasad mis'haf itu saja yang haram. Lepas tu yang lain harus. Jadi yang haram tu satu saja. Yang haram tu satu saja. Ialah menanggung serta qasad menanggung mis'haf saja. Itu satu masalah, satu rupa yang haram. Maknanya 3 lagi tu harus kesemuanya. Maka itulah itu ada khilaf. Tapi kalau mengikut Syekhul Islam, kalau mengikut Syekhul Islam tu maknanya masalah tiada qasad dengan qasad mata benda saja itu harus. 2 lagi tu haram. Tu ada khilaf dah. Tapi tempat yang ittifaqnya masalah qasad mis'haf semuanya kata haram. Masalah qasad mis'haf sahaja tu ittifaq katanya haram bagi orang yang berhadas. Adapun masalah tiada qasad mana-mana, qasad mata benda sahaja, qasad kedua-dua, itu ada khilaf tentang harus dengan tak harus. Kalau mengikut kata harus serta makruh. Kalau kata harus serta makruh. Begitulah. Jadi kesimpulannya begitulah masalah yang ittifaq kata haram tu masalah qasad mishaf Quran saja, tidak qasad mana-mana yang lain. Maka itulah yang diittifaq kata haram. Maka kalau kita nak isikan Quran dalam beg bersama kain baju kita, letaklah. Tapi ketika kita bawa, kita menanggung sakut kat belakang tu, maka janganlah kita qasad kepada bawa mishaf. Ingat pada bawakan bajulah. Sebab kalau qasad mishaf tu ittifaq katanya haram. Mas'alatun. Harus menanggung akan orang yang menanggung mishaf dengan ketiadaan tafsil. Harus menanggung orang yang menanggung mishaf. Kita katanya seorang tu dia bawa Quran, dia ada wuduk lah. Seorang tu dia ada wuduk, dia tidak berhadas lah, tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar. Lepas tu dia pegang Quran. Dia pegang mishaf Quran. Lepas tu kita menanggung dia, kita pikul dia ke masalah, kita dukung dia ke masalah. Maka tidak haram, bahkan hukumnya harus dengan ketiadaan tafsil. Harus mata-mata. Itu mana katanya, contohnya kalau anak kitanya, tapi anak kita tu ya syaratnya kena anak yang tamyiz. Anak yang tu kanak-kanak yang tamyiz, yang sah niat, ambil wuduk dia tu sah. Maka dia ambil wuduk, kita katanya anak kita sekarang tu umur 7-8 tahun, dia pandailah cara ambil wuduk pun. Lepas tu dia ambil wuduk, dia menanggungkan mishaf, bawa mishaf. Lepas tu kita dukung dia. Katanya kita menanggung dia, letak kat bahu masalah. Letak kat antara dua leher. Jadi tapi kita ni berhadas kecil. Kita ni berhadas, tak kira hadas besar pun sama. Jadi kita orang yang berhadas, kita menanggung akan orang yang pegang mishaf, maka tidak haram. Dengan ketiadaan tafsil. Maknanya harus mata-mata. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar di dalam Tuffah. Kata ia padanya. Kata ia ya Syekh Ibn Hajar. Kata ia ya Syekh Ibn Hajar padanya pada kitab Tuffah. Tak, salah.
Kata, ini kata ya, padanya pada masalah menanggung orang yang menanggung mishaf. Itulah. Padanya pada masalah menanggung akan orang yang menanggung mishaf, tafsil pada mata benda. Jadi kalau kita pikul orang yang bawa Quran, orang yang pegang Quran, dengan keadaan kita orang yang menanggung ni, orang yang pikul ni, orang yang tidak ada wuduk. Orang yang berhadas. Maka Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufah dia kata itu tafsil sama dengan masalah menanggung Quran dengan segala mata benda. Sebab seolah kata orang yang kita pikul tu mata benda. Begitu. Maka kalau kita kosak pikulkan orang tu, tak mengapa lah. Dan demikian lagi harus menyentuh dan menanggung Quran serta tafsir. Nah, Quran yang ditulis dan serta tafsir. Tapi tengok, jika ada huruf tafsir itu terbanyak daripada huruf Quran. Terbanyak ini terlebih banyak. Terbanyak, yakni terlebih banyak daripada huruf Quran. Sama ada berbeza Quran daripada tafsir atau tiada. Dia macam ni. Masalah berbeza Quran daripada tafsir atau tiada. Ni masalah tiada berbeza macam tafsir Nurul Ihsan gitu. Maka ditulis. Jadi mana tafsir menyelangi ayat Quran. Tafsir menyelangi ayat Quran. Itu dikatakan tiada berbeza. Maknanya tafsir bahasa Melayu tu. Lepas tu ayat Quran. Kemudian tafsir bahasa Melayu pula. Tapi tafsir tu ikutlah tulisan bahasa Arab ke bahasa Melayu ke bahasa mana-mana sekalipun. Sama. Lepas tu masalah berbezanya dia rupanya begini. Kalau ada pernah tengok, dia yang 4 persegi ni, ini Quran. Lepas tu dia tulis kat tepi. Tafsir kat tepi. Tapi biasanya kalau dia nak tafsir kat tepi, mishaf tu dia tulis kecil saja. 4 persegi dalam tu tulis ayat Quran. Lepas tu di tepi tu tafsir. Di tepi tafsir. Di tepi tafsir. Di dalam ayat Quran betul-betul. Rupanya begitu. Lepas tu samalah, tapi dia tak mesti tafsir. Dia tak mesti tafsir. Kalau tulis yang lain pun sama. Tulis yang lain pun sama. Seperti kitab tahlil, surat tahlil gitu kan. Yang biasa surat tahlil tu yang depan tu ada tulis ayat Quran, ada tulis surah Yasin ke? Surah Yasin lah. Ke depan tu ada surah Yasin, ada surah Fatihah, ada surah Yasin, lepas tu doa Yasin, lepas tu ada bacaan tahlil. Lepas tu bacaan tahlil tu dia ada tulis surah Fatihah, ada tulis ayat kursi, dia ada tulis apa lagi? Qul wallah, qul a'udzu dua-dua, dan Fatihah dan apa dia? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, ada tulis begitu. Kemudian doa tahlil. Maka dalam sebuah tu kalau kita hitungkan, kalau kita bilangkan huruf Quran tu dengan huruf yang bukan Quran tu mana banyak? Biasanya banyak yang bukan Quran lah.
Lebih-lebih laginya setengah tu dia tulis ayat Quran, lepas tu dalam satu baris, dalam satu baris tu ayat Quran dan juga tafsir yang ditulis. Seperti banyak macam-macam lah. Seperti setengah-setengah mishaf Quran tu dia yang ni tidak ada baris. Dalam tidak ada garisan baris tu tidak ada. Tapi setengah-setengah tu dia ada garisan baris, lepas tu di bawah tu di celah-celah antara dua barisan Quran tu dia ada tulis tafsir, ada tulis tafsir di bawah. Tulis dengan huruf kecil, ada tafsir, ada terjemuh, ada apa di bawah. Maka tengoklah, sekiranya ada juga setengah-setengah tafsir tu seperti tafsir apa ya, kita Arab, dia sikit-sikit saja. Jadi dia tulis dalam semuka tu ada tempat yang susah-susah sikit nak faham, dia tulis tafsir makna saja, tafsir lurah saja. Di tepi ni ada lah 3-4 kalimah dalam semuka ni, ada 3-4 kalimah dituliskan makna dia. Setengah-setengah tu kalau Quran tabuk ada satu tabuk sekarang tu dia ada tulis tafsir di tepi, tapi tidak ke semua lah. Tidak ke semua. Hanya yang sekiranya dalam itu ada kalimah yang susah nak faham, dia tafsir. Itu bahasa Arab lah. Maka jadi pendek katanya dia banyak apa dia? Banyak cara tu yang ditulis dalam satu buku tu, ada tulis Quran dan ada tulis benda lain. Kalau jenis buku tahlil tu, jadi maknanya ada tulis baca doa, ada tulis doa, ada tulis apa. Setengah-setengah tu ada tulis doa macam-macam, ada ayat Quran juga, ada surah Yasin, surah Tabah, surah apa dia. Maka ada benda lain lagi daripada ayat Quran. Maka itu tengoklah dalam sebuah tu huruf Quran tu apa dia? Huruf Quran tu lebih banyak ke huruf yang bukan Quran tu lebih banyak. Maka kalau kita tengok dalam surat tahlil, surat tahlil tu dia depan mula bismillah. Kemudian surah Fatihah. Selepas pada surah Fatihah tu diikuti dengan surah Yasin. Lepas tu selepas pada tu doa. Doa tu doa Yasin bukan di ayat Quran. Tu mana kata dibezakan juga Quran suku, doa suku. Diasingkan. Jadi maknanya dia kalau macam tafsir Nurul Ihsan tu tidak ada berbeza. Jadi sambung antara tafsir Nurul Ihsan, tafsir Jalalain, dia tidak membezakan. Jadi maknanya bersambung-sambung antara ayat Quran dengan tafsir itu bersambung-sambung. Tetapi ada setengah tu asing-asingkan. Quran satu tempat, tafsir satu tempat. Tapi tafsir tu tak mesti tafsir. Maknanya ditulis dalam satu buku macam ni. Dalam satu buku macam ni ada ayat Quran juga. Ada satu surah, ada surah Yasin, ada surah mana-mana. Lepas tu ada yang bukan Quran. Yang ditulis doa-doa ke masalah, wirid-wirid selawat-selawat ke masalah. Dalam satu buku. Dan ada juga setengah-setengah mishaf tu, dia mishaf qiraah. Dia mishaf qiraah. Jadi Quran di dalam tu kecil saja, 4 persegi tu, lepas tu di luar tu banyak dengan ceritaan qiraah. Sini qiraah ni baca begini, baca begini. Jadi penuh dengan satu muka tu dengan yang bukan Quran. Ambil tapal obat. Yang 3. Tu tengah. Tengah, bawah. Yang 3 tepi. Tepi ni. Yang 3. Di tepi yang 3.
Yang ketiga. Di tepi yang tiga. Okey. Lagi. Okey. Tak apa. Ha. Kalau macam ni. Rupanya macam ni. Tu apa dia? Mishaf di dalam. Lepas tu kat tepi ni bukan dia tafsir. Bahkan tafsir tu di tepi ni hanya wajah-wajah qiraah, 14 qiraah. Itu pun samalah, tapi dia bukan Quran. Tapi dia tu bukan Quran lah. Hanya yang ditulis di tepi tu apa dia? Bacaan qiraah. Sebab tu kita di sini kita jagalah sikit. Katanya dan demikian lagi harus menyentuh dan menanggung Quran serta tafsir. Yang pada kata serta tafsir itu tak mesti tafsir. Tafsir atau lain daripada tafsir. Tafsir atau lain daripada tafsir. Seperti yang sana itu apa dia? Kat tepi itu ada tulis cara-cara membaca. Cara bacaan qiraah 14. Semua qiraah ada baca, ada tulis ke semua. Artinya macam buku tahlil. Yang buku tahlil tu, yang setengah-setengah citakan tu ada tafsir pula. Ada tafsir pula. Tepat Yasin, ada setengah citakan tu tidak ada tafsir. Cumanya kita tengok. Jadi misalan kalau satu buku ni, satu buku ni ada surah Yasin, ada surah Fatihah, ada surah Yasin, lepas tu doa Yasin. Saja. 3 perkara tu saja. Kalau satu buku tu ada surah Yasin, ada surah Fatihah, lepas tu surah Yasin, lepas tu doa Yasin. Maka memang doa Yasin pendek. Lepas tu Fatihah Yasin. Itu ada dah 10 muka surat. Lepas tu doa Yasin 2 muka surat. Masalah. Maka itu memang banyak ayat Quran, banyak misal, banyak Quran daripada yang bukan Quran dalam satu buku. Kira begitu. Lepas tu yang tu diasingkan. Apa dia? Surah Fatihah, surah Yasin, lepas tu doa. Doa tu ditulis asing daripada ayat Quran. Kalau tidak diasing itu macam tafsir Jalalain, tafsir Nurul Ihsan. Apa dia? Dan demikian lagi harus menyentuh dan menanggung Quran serta tafsir. Mishaf Quran tu ditulis bersama dengan tafsir. Jika ada huruf tafsir atau huruf yang lain daripada tafsir pun sama, tetapi dalam satu buku dengan sama dengan mishaf. Jika ada huruf tulisan itulah, huruf tulisan tafsir itu terlebih banyak daripada huruf Quran. Macam tafsir Nurul Ihsan tu, biasanya kalau kitab tafsir tu yang banyak-banyak jilid, biasanya huruf tafsir itu lebih banyak daripada ayat Quran. Sebab tu kalau nak menanggung kitab tafsir Nurul Ihsan dan sebagainya yang banyak huruf dia daripada huruf Quran tu tak syarat kena ada wuduk lah. Tapi memang tak menafi khilaful aula tu ada lah. Khilaful aula tu ada sebab sunatnya kita nak menanggung kitab-kitab ni sunat kita ada wuduk. Bila laginya kitab tafsir, kitab hadis, sunat kita ada wuduk. Tetapi kalau cakap haram atau tidak, memang tidak. Hanya begitu.
sama ada berbeza Quran daripada tafsir. Mana ditulis asing-asing. Macam katanya buku tahlil tu asing-asing. Macam surat yang qiraah tadi tu, apa segi di dalam tu ayat Quran, kat luar kat tepi tu tafsir, artinya itu dia. Atau tiada tu macam rupa tafsir Nurul Ihsan. Ayat Quran tafsir, ayat Quran sambung. Itu tiada berbeza. Janjinya, syaratnya huruf tafsir, huruf yang bukan Quran tu lebih banyak. Lepas tu tafsir tu tak syarat bahasa Melayu, bahasa mana lah. Tak syarat bahasa Arab lah. Kalau tafsir dengan bahasa Cina pun ada huruf dia. Tafsir dengan bahasa Melayu pun ada huruf dia, dengan bahasa mana-mana sekalipun tak itu kira semualah huruf. Kalau tulis dengan haraf A, B, C macam pun maka bilanglah satu A, satu huruf. Dan zahir pada kalam ashab dan Syekh Ibn Hajar pada syarah Irsyad, sekira-kira ada perhimpunan tafsir itu terbanyak daripada Quran, halal menyentuh dia atas itlaq, sama ada tempat yang di surat itu tempat yang sedikit tafsir banyak ayat Quran, atau yang disentuhnya huruf Quran sekalipun. Maka zahir daripada kalam ini, maka yang diiktibar banyak tafsir daripada Quran pada jumlah jua. Pada jumlah jua, bukan pada tempat yang disentuh. Khilaf bagi Syekh Ramli dan Khatib Syarbini. Maka atas kata keduanya, iktibar pada menanggung itu pada jumlah, dan pada menyentuh itu pada itu tempat yang disentuh. Demikian juga, maka manakala banyak tafsir harus menyentuh dan menanggung. Dan maka manakala tempat itu sedikit tafsir banyak Quran, haram menyentuh dia. Jadi dia masalahnya masalah menyentuh ayat Quran dengan masalah menanggung. Jadi nanti nak ulang balik, tapi nak bagi nampak lebih kurang dulu. Kita tengok kalau kat jemaah tu ada tafsir Nurul Ihsan, boleh kita buka mana-mana saja. Apa tu di sini kita katanya masalah menanggung. Jadi masalah sekarang tu nak cerita masalah menyentuh pula. Tadi menanggung, maka sekiranya kalau dalam buku, satu buku begini, tak kira buku yang macam ni ke, buku macam mana-mana sekalipun, kecil ke besarnya, sekiranya ayat tulisan yang bukan ayat Quran tu, tulisan doa ke, tulisan tafsir ke, tulisan qiraah ke, tulisan mana-mana sekalipun, biasanya dalam kitab fiqh macam kitab kita Buyah ni, ada tulis ke tidak ayat Quran? Ada juga kan? Dalam kitab Buyah ni, ada ke tidak tulis ayat Quran? Dalam kitab Buyah ada juga ayat Quran. Ada tulis juga, tapi bukan sebuahnya. Ayat-ayat yang jadi dalil tu ada. Macam dulu ada jumpa sekali ayat Quran, la yamassu illal mutahharun. Tu ada ayat Quran. Tapi tak banyak lah. Banyak dengan huraian fiqh dia lah. Tapi ayat Quran dalam kitab Buyah kita ni ada ke tidak? Jawabnya ada. Ada tulis ke tidak ayat Quran? Ada. Tapi lama-lama sekali berjumpa. Itu pun sama juga. Maka kitab Buyah ni kalau kita nak menanggung boleh ke tidak? Boleh, sebab sedikit saja ayat Quran yang ditulis dalam kitab Buyah.
Banding dengan tulisan lain itu sedikit saja. Dalam 5% pun sampai ke tidak. Ayat Quran yang ditulis dalam kitab 1% sampai, rasanya tak sampai kot 1%. Gitu. Lepas tu, habis. Kemudian masalah menanggung. Maka tafsir Nurul Ihsan, kalau kita tengok walaupun kita tak bilang sekalipun, tengok tulisan bahasa Melayu tu, yang tafsir dengan bahasa Melayu tu, memang ayat dia tu, tulisan tu banyak daripada ayat Quran. Jadi kalau jemaah boleh buka nak bilang baca mana, boleh buka pada kita tengok pada mana-mana ayat, tengok tafsir dia. Dan dalam satu muka tu, dalam semuka-semuka dia tu, ada banyak tafsir, ada banyak tulis ayat Quran ke tidak. Lepas tu sekiranya kalau ke semua tu dalam sebuah ni kira katanya banyak tafsir, maka masalah menanggung tu dah boleh menanggung. Itu tidak ada khilaf. Sekiranya dalam sebuah ni banyak huruf tafsir daripada huruf Quran, masalah menanggung tu boleh menanggung. Boleh menanggung semata-mata. Tidak ada khilaf di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Habis itu. Itu masalah menanggung. Kemudian masalah menyentuhkan pula. Menyentuh, memanglah dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, kalau kita buka ada tafsir, ada ayat Quran. Maka masalah menyentuhkan ayat Quran yang ditulis. Kalau kita buka tafsir Nurul Ihsan, kalau kita buka tafsir Nurul Ihsan, tepat tulisan ayat tu boleh kita sentuh ke tidak kalau kita tidak berwuduk. Contohnya kita belajar kitab tafsir Nurul Ihsan. Masa kita duk belajar kitab tafsir Nurul Ihsan tu, belajar tafsir Jalalain masalah, lepas tu kita nak dhabit ke masalah, nak tulis-tulis ke masalah, lepas tu ketika itu kita bersentuh dengan ayat Quran. Memang letak tangan nak tulis tu memang ada bersentuh lah dengan huruf tulisan Quran. Bersentuh tempat yang ada ayat Quran tu. Boleh ke tidak? Itulah masalah di khilaf. Ada khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli. Maka maka kata Syekh Ibn Hajar, kalau sebuah ini banyak ayat, banyak yang bukan ayat Quran, banyak tafsir daripada ayat Quran, maka boleh menanggung dan boleh menyentuh ayat Quran dengan tidak haram. Contohnya tafsir Nurul Ihsan yang begini, tengoklah. Jadi banyak ayat Quran sebab kira sebuah. Kalau sebuah ni banyak tafsir, maka boleh menanggung, lepas tu boleh menyentuh dengan mana-mana sekalipun. Kalau kita nak dhabit, kita nak letak tangan, memang apabila kita nak tulis tu, kalau tulis kat sebelah atas, memang tangan kita akan bersentuh dengan ayat Quran di bawah. Tengok kalau kita belajar kat sini, kita nak tulis-tulis. Kita nak tulis-tulis di sini, maka memang tangan kita kat bawah ni memang akan bersentuh dengan ayat Quran. Maka bersentuh tu boleh ke tidak? Maka Syekh Ibn Hajar dia katanya, kalau sebuah ni kita boleh menanggung sebab ayat Quran sedikit, ayat tafsir banyak. Maka kalau boleh menanggung, menyentuh pun boleh. Dia kira begitu, mudah. Tapi kata Syekh Ramli tidak begitu. Dia kena tengok pula. Sebab kita tengok semuka-semuka ni, satu muka dia ni boleh jadi kalau kita kira dalam sebuah ni memang tafsir tu banyak daripada ayat Quran. Tetapi dia boleh jadi satu muka surat tu boleh jadi banyak tafsir, banyak ayat Quran. Setengah-setengah tu. Maka sekiranya kalau tempat banyak ayat Quran dalam satu muka, banyak ayat Quran daripada tafsir. Jadi muka ni tu jadi banyak ayat Quran daripada tafsir. Maka ayat Quran di situ tak boleh menyentuh.
Di muka lain pulaknya, muka surat lain pula, ayat tafsir banyak daripada ayat Quran. Maka di situ boleh menyentuh. Dia kira tepat-tepat pula. Jadi tafsir begitu. Jadi Syekh Ibn Hajar, dia katanya masa menanggung memanglah tidak ada khilaf di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Kalau banyak ayat yang bukan Quran, masalah menyentuh ayat Quran yang ada di dalamnya. Maka sekiranya kalau banyak, maka Syekh Ibn Hajar dia katanya kalau boleh menanggung, boleh menyentuh. Tapi Syekh Ramli dia katanya masalah menyentuh tengok tempat pula. Menanggung lain, tafsir itu menyentuh tu lain. Maka itulah masalahnya. Nanti kita ulang balik pada katanya dan zahir kalam pada kalam Syekh, kalam ashab dan Syekh Ibn Hajar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana fatahana 'arifina wa warzuqna min fikal kalimat amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu faradda 'alaina wa tahti yadina subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Allah. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baba.